Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik, live hari ini saya nak sentuh beberapa perkara melibatkan Presiden UMNO, ya, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atau singkatnya Zahid, ya. Jadi baru-baru ni Zahid yang pada ketika ini merupakan presiden yang kedudukan dia paling tidak stabil dalam sejarah UMNO, okay? Paling tidak dikehendaki di dalam UMNO, dan ini hakikatnya. Dia telah mengeluarkan beberapa kenyataan di Facebook, di media, kenyataan-kenyataan yang ingin menaruh simpati. Jadi sebenarnya saya hormat tindakan seorang presiden tu yang diserang untuk mempertahankan diri dia. Dan kalau dia nak menaruh simpati pun saya hormat, saya takkan sentuh. Masalahnya hujah-hujah Zahid ni ada penipuan demi penipuan demi penipuan demi penipuan. Dan saya minta saudara-saudari tolong like dan share ramai-ramai video ni supaya mesej ni sampai kepada semua dan khususnya kepada Zahid, supaya Zahid boleh membuat keputusan. Mungkin dia nak saman saya ke, atau mungkin dia nak buat lontar balik satu kenyataan untuk menafikan ataupun menyangkal dakwaan saya. Jadi share ramai-ramai, dan versi bertulis saya akan siarkan petang ini di blog Data Force. Jadi saya mulakan. Kita, Zahid tengah cerita benda-benda yang lebih kepada mengapa, walaupun dia tak sebut mengapa dia perlu kekal sebagai Presiden UMNO, tapi dia sedang mempertahankan diri dia daripada serangan. Ya, Zahid sedang diserang oleh pihak-pihak tertentu di dalam UMNO yang pro PPBM, sebab PPBM, kepimpinan dia ada rancangan atau agenda ke, rancangan ke apa ke, untuk cuba gabungkan UMNO dengan PPBM atau sekurang-kurangnya kerjasama di bawah satu bumbung. Okay? Dan ini yang saya dipahamkan adalah hasrat Muhyiddin. Now, benda tu, babak tu sebenarnya kita tahu, saya dah ulaskan bahawa benda ni tidak akan berjaya, sebab sebaik selepas berlakunya kerjasama tersebut, okay, andai kata berlaku, sama ada kerjasama ke, gabungan ke, satu ketul besar pemimpin bahagian, akar umbi, penyokong, pengundi UMNO yang memang dah berpecah, okay, akan terus beralih ke blok kuasa ketiga. Dan untuk makluman saudara-saudari, majoriti pemimpin bahagian, pemimpin cawangan dan akar umbi menolak PPBM. Tetapi saya akur bahawa sebenarnya keputusan akhir terletak di dalam tangan MKT. Okay. Masalahnya, saya dah cerita berulang kali, MKT ni tidak mewakili aspirasi majoriti UMNO. MKT ni dia buat gaya dia sendiri. Okay, dia buat gaya dia sendiri. MKT ni dikuasai oleh orang-orang Najib dan Zahid yang makin mengecil. Now, beberapa minggu yang lepas atau sebulan dua yang lepas, memang Najib dan Zahid masih kontrol MKT. Kalau korang lihat, ingat tahun 2019 apabila Zahid kembali daripada bercuti, dia tambah 5 ahli MKT secara lantikan untuk memperkasakan pegangan dia terhadap MKT, supaya MKT ni hanya akan ikut keputusan dia, dan juga Najib lah, sebab mereka sekutu dalam tim A. Dan pada ketika itu tim A ni ada antara 10, sokongan 10 hingga 11 ahli parlimen. Sekarang dah menyusut, hanya 7 ahli parlimen yang menyokong tim A atau kluster mahkamah. Dah, maknanya di kalangan mereka sahajalah kluster mahkamah tu lah tim A. Dan di dalam MKT pun berlaku perpecahan, sehingga kan pengaruh Zahid dan Najib terhadap tim MKT ni makin berkurangan. Tapi apa pun, MKT tidak mewakili aspirasi majoriti UMNO. Majoriti MP-MP UMNO ni dia akan buat keputusan sendiri bila sampai masa.
Okey, seperti yang dilakukan baru-baru ni sebelum darurat oleh beberapa MP dan sebagainya. So itu situasi di dalam UMNO, suka tak suka. Okey. Jadi Zahid tertekan, Najib tertekan. Okey. Now, cerita dia apabila Zahid tertekan ni, apabila dia meluahkan cerita-cerita dia berkenaan dengan Muhyiddin dan sebagainya, ada yang betul. Contohnya pada ketika kerajaan terbentuk, dia macam ni, yang ni sokong Tengku Razalih, tak sokong dan sebagainya, atau tidak tanda tangan aku janji, itu semuanya mungkin betul. Tetapi tiba-tiba Zahid libatkan Mahathir semata-mata sebab satu wawancara di mana Mahathir pernah dia menyatakan dia masih sayangkan UMNO. Nah, kalau saudara-saudari tonton wawancara tu, ianya benda tu timbul bukan sebab Tun yang cerita. Benda tu timbul hasil daripada soalan-soalan yang diajukan kepadanya, dan dia beritahu memang dia masih sayangkan UMNO, tetapi UMNO ni bukan lagi UMNO yang sebenar dan lari landasan perjuangannya. Jadi tidak pernah Tun kata saya memang hendak masuk balik UMNO. Ya, dan orang yang dah tinggalkan UMNO tidak semestinya dia tinggalkan kerana dia tidak sayang UMNO. Jadi benda ni sedang diputar belik oleh Zahid untuk mengalihkan perhatian orang ramai, dan laskar-laskar cyber pro Zahid, pro Najib dan sebagainya. Okey, sedang dialihkan sehingga keluar kenyataan daripada Zahid, penipuan pertama, kononnya Mahathir dah hilang haluan dengan kroni dan sebagainya, jadi dia nak tukar rumah. Ini satu pembohongan. Jadi kalau saudara-saudari tonton balik wawancara Mahathir, kamu lihat konteks dalam mana Mahathir menjelaskan babak yang sayang UMNO tu. Dan perkara ni memang dia dah jelaskan berulang kali. Masa tu Zahid diam, Najib diam. Di PRK Slim masa kempen Mahathir berceramah, saya ada sana. Mahathir pun ada sebut saya masih sayangkan UMNO. Itu tak salah. Mahathir tak pernah beritahu tolonglah saya nak masuk balik UMNO. Tak pernah. Sebenarnya saya dah cerita dalam live yang lepas, tanpa Mahathir UMNO akan karam. UMNO memang dalam proses nak karam. Saya akan sampai babak tu. So benda ni saya ceritakan, penipuan pertama Zahid, dia cuba alihkan perhatian daripada diri dia, dan dia cerita macam-macam, kononnya Mahathir dah inilah itulah, sebab itu dia nak tukar rumah lah, apa ni. Ini semuanya pembohongan seorang yang bergelar pemimpin Melayu Islam. Oleh Zahid, sebab dia nak jaga tengkuk dia, sebab dia dituduh jenayah. Okey, dia ni dituduh rasuah, dan dia mungkin akan didapati bersalah. Dan pendapat peribadi saya, apabila saya ikut kes, memang saya nampak bersalah. Okey, so ini juga saya akan nyatakan dalam tulisan saya, dan kemudian Zahid boleh pilih lah nak saman ke tidak. Itu pilihan Zahid. Okey, so ini penipuan pertama, jangan libatkan Tun. Okey, penipuan kedua, saya nak ceritakan sebelum tu latar belakang sedikit. Bila skandal 1MDB meletup, ada penipuan-penipuan yang jelas oleh Najib yang terbukti menerusi pengakuan Najib sendiri dan menerusi perbicaraan SRC dan menerusi kehakiman SRC. Sebelum tu Najib mengaku di PRU 15, sebelum PRU 14 2000, pada masa skandal YMDB meletup dan sebagainya, sebelum Muhyiddin dipecat ke selepas Muhyiddin dipecat, dan pada ketika Muhyiddin dipecat dan Zahid ambil alih sebagai timbalan Perdana Menteri, ada pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh Najib yang bersifat pembohongan, iaitu dia tahu sumber dana 2.6 bilion, siapa yang masukkan dana tu, dia tahu hakikat bahawa ianya dana derma daripada Raja Saudi. Kemudian lepas BN kalah pilihan raya, tukar, sebab dia dah tahu benda tu akan masuk mahkamah dan umum akan melihat perbicaraan tu. Jadi dalam interview Al Jazeera dia mengaku benda-benda yang terbalik.
Oh, dia tak tahu, dia hanya anggap itu adalah derma. Dia tidak pernah diberitahu oleh Raja Arab Saudi secara sah bahawa benda tu adalah derma. Dan dia memang tidak pasti siapa yang masukkan dana tu. Lepas tu dalam kes, dalam perbicaraan pun sama. Jadi pengakuan Najib ni, okay, Najib dah didapati bersalah rasuah, gubah wang haram dan sebagainya. Dan Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan sebagai timbalan Perdana Menteri dan sebagai Menteri Dalam Negeri, apabila Najib melakukan pemecatan Muhyiddin, apabila Najib melakukan pemecatan dia tu, Abu Kasim dan sebagainya, untuk menghalang diri dia daripada ditangkap atas tuduhan yang sekarang kita tahu adalah benar. Sudah pasti adalah kertas siasatan dan sebagainya. Sudah pasti Zahid tahu berkenaan dengan benda-benda ni. Okay, tapi Zahid pertahankan ya. Okay. Mungkin mereka fikir tidak akan kalah pilihan raya. Okay. Dalam senario ni, Tun tidak puas hati dengan UMNO. Dan Zahid sebagai Menteri Dalam Negeri tahu bahawa di Jabatan Perdana Menteri ada satu unit khas untuk jaga hal ehwal isteri Perdana Menteri, menggunakan propaganda, menggunakan dana yang besar, ya, dan propaganda-propaganda yang dijalankan menerusi jasa dan sebagainya. Semua ni Zahid tahu. Campur tangan Rosmah di dalam kerajaan Zahid tahu. Tetapi Zahid diam. Tun tak puas hati dengan itu. Dan perjuangan UMNO ni, sebab Najib dah jadikan UMNO parti Najib. Sekarang makin kita nampak benda yang Tun beritahu tu betul. Jadi bila tak ada apa yang dibuat, dan bila Najib bersifat kuku besi, kemudian hukum mereka yang mengkritik dia, ya. Jadi UMNO dah lari dari landasan perjuangan. Di dalam UMNO banyak desakan untuk Najib letak jawatan. Dari MCA pun ada. Dari pemuda MCA ada. Kemudian apa Zahid buat? Apa Najib buat? Mereka cuba kerjasama dengan PAS supaya UMNO yakin boleh menang PRU 14. Jadi semua ni adalah parti, sifat-sifat parti dan kepimpinan yang dah lari dari landasan perjuangan agama, bangsa dan negara. Atas dasar itu, Tun letak jawatan atau keluar daripada UMNO. Ya. Jadi bukan sebab dia benci UMNO. Sebab dia benci dengan kepimpinan yang membuat UMNO ni seolah-olah parti sendiri, rumah sendiri, buat ikut suka hati, dah tersasar dari landasan kebenaran. Ya. Dan selepas PRU 14, saudara-saudari kena ingat, UMNO tu kalah sebab kepimpinannya iaitu gandengan Najib dengan Zahid. Itu adalah satu fakta sejarah yang tidak boleh diubah oleh sesiapa, oleh saya, oleh sesiapa. Dan kemudian selepas kalah, adakah gandengan Najib dengan Zahid berundur? Tidak. Desakan untuk mereka berundur meningkat, bertimbun. Tapi apa yang buat? Najib ke tepi, Zahid ambil alih. Kemudian bila Zahid dituduh di mahkamah atas tuduhan-tuduhan jenayah, Zahid tak berundur. Malah Najib dan Zahid, apabila Zahid kembali dari bercuti, memperkasakan kedudukan mereka walaupun ditentang oleh majoriti dalam UMNO, menyebabkan UMNO berpecah. Kemudian untuk meyakinkan UMNO agar bahawa mereka ni relevan, mereka telah pergi dan membentuk Muafakat Nasional yang hari ini kita tahu benda tu memang carca merba, yang saya dah beritahu dari awal lagi bahawa ini sebenarnya adalah satu permainan. Mereka menjaja konsep penyatuan umat. Akhirnya Muafakat Nasional tidak akan didaftarkan. Perkara yang saya dah tanya berbulan-bulan lepas, hari ini terbukti benar. Lepas tu bercakaran di umum, kononnya nak menyatukan umat. Tapi yang bawa perpecahan kepada umat adalah percakaran disebabkan oleh sikap Zahid dan Najib bersama PAS.
Jadi memang dah tersasar dari landasan. Jadi itu tak bermakna disebabkan manusia-manusia ni Tun perlu benci UMNO. Tun benci kepimpinan UMNO. Apabila Tun diminta adakah dia sanggup menerima ahli UMNO, dia dah beritahu dengan terang dia tidak akan terima kluster mahkamah. Jadi dalam banyak-banyak kenyataan dia dah jelas bahawa masalah Tun adalah dengan kluster mahkamah, adalah dengan tim A. Okey? Dan Zahid dan Najib tidak ingin melepaskan cengkaman mereka biarpun mereka tidak mewakili aspirasi majoriti, menyebabkan UMNO makin karam. Dan apa pun, bukan hanya makin karam, tetapi UMNO makin tidak relevan. UMNO tidak lagi boleh dikatakan sebagai mewakili bangsa Melayu, perjuangan asal, agama, bangsa dan negara. Yang diperjuangkan adalah politik wang kuasa kedudukan dan menjaga tengkuk beberapa pemimpin yang menggunakan pelbagai helah, termasuk bersekongkol dengan PPBM menentang mandat rakyat semata-mata untuk bentuk gabungan, walaupun pada masa itu Zahid, Najib dan majoriti dalam UMNO tidak boleh tahan dengan Azmin Ali, tidak boleh tahan dengan beberapa pemimpin yang telah masuk, tetapi sebab nak selamatkan tengkuk, masa tu mereka menerima dengan tangan terbuka. Lepas dah masuk, lepas kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang tumbang, mereka tiba-tiba buat hal seolah-olah mereka tak pernah bersetuju Azmin masuk. Walhal kalau Azmin tak meninggalkan PKR dengan 10 MP dia tu, hari ini Zahid, Najib tidak akan duduk dalam blok kerajaan. Jadi apa Zahid duk cerita ni? Apa Zahid duk cerita kononnya pengorbanan UMNO? Ini bukan pengorbanan UMNO, ini pengorbanan satu kluster mahkamah untuk diri mereka sendiri, dan penipuan terhadap ummah dan sikap-sikap yang telah membawa kepada perpecahan, memporak-perandakan perjuangan agama, bangsa dan negara. Jadi sekali lagi saya minta Zahid, tengok video ni puas-puas, ulang, tonton lagi sekali, ulang, tonton lagi sekali, kemudian panggil peguam anda, duduk, bincang, nak saman Regi JC Ritaudin ke tidak? Sebab kau ni penipu Zahid, kau ni buta alam. Jangan libatkan Tun bukannya diheret ke mahkamah, kau yang diheret ke mahkamah. Kau yang diheret ke mahkamah kerana salah guna wang, isu rasuah. Kau yang pegang parti menjadikan suasana pelik, sedangkan kau sebagai presiden parti menghadapi tuduhan jenayah di mahkamah. Kau berganding dengan pihak yang telah disabit kesalahan gubah wang haram dan sebagainya. Dan masalahnya ialah parti UMNO telah berpecah di bawah kau, dan Melayu Islam telah berpecah di bawah kau, dan perjuangan penyatuan ummah serta muafakat nasional melibatkan pihak kau. Saya tak kata PAS tak bersalah dalam hal ni, PAS cukup bersalah, tetapi dari pihak kau menyebabkan perpaduan ummah terganggu gugat. Jadi tolong jangan menipu Zahid, tolong jangan menipu. Okey, saya tak setuju kalau PPBM nak gabung UMNO, tapi gabung tak gabung tu PPBM akan kantoi, UMNO akan kantoi. Saya dah jelaskan cukup jelas. Kalau bergabung jadi macam mana, kalau Muhyiddin haramkan UMNO jadi macam mana, kalau tak bergabung macam mana. Akhirnya semuanya akan menguntungkan blok kuasa ketiga. Tetapi kau ni Zahid, kau ni adalah orang yang telah memarakkan lagi perpecahan dalam undi Melayu Islam melibatkan penyokong UMNO disebabkan kehadiran kau. Dan kau tak pernah konsisten. Kau pergi bincang dengan Anwar, kemudian pergi cuba lepas PRU 14 bincang dengan Mahathir. Ya. Kau ni memang pandai lagakan jaja nama orang.
Sebelum PRU 14, Mahathir kononnya anak kuti ke apa ke. Lepas PRU 14 cuba minta maaf. Kemudian cuba berbincang dengan Mahathir. Satu kaki cuba masuk kat Kem Anwar, satu kaki kat sini. Bincang sana, bincang sini. Tak bincang dengan kepimpinan UMNO, buat sendiri untuk cari satu jalan asalkan boleh selamatkan Tengkuk sampai keluar kenyataan boleh kerjasama dengan DAP. Kaulah perosak UMNO. Lepas tu today, bila Tun kata dia sayang UMNO, reka cerita kononnya ni Tun nak balik tukar rumah. Kepala otak kau, Zahid. Kepala otak kau. Memalukan bangsa lah kalau nasib baik. Yelah, secara rasmi ni saya bukannya ahli UMNO pun, ya. Malulah, malu. Ada presiden macam kau. Mulut macam mana lah ni, sekurang-kurangnya Muhyiddin ni yang saya tak suka pun tak pernah keluarkan kata-kata macam ni, menipu tahap ni, ya. Jangan menipu. Jangan menipu. Kaulah yang paling tidak dikehendaki dalam UMNO. Walaupun saya tak setuju apa Muhyiddin buat dengan UMNO ni, tapi hakikat tetap hakikat. Kau tidak diingini. Orang tak nak. Orang tak nak sebenarnya kluster mahkamah ni. Kena faham ni, ya. Jadi ulang. Sebelum saya beredar, ulang siaran ni. Ulang, tonton. Kemudian duduk dengan peguam kau. Kemudian fikir. Sebelum saya buat live ni, saya dah buat homework. Banyak yang saya tak cerita. Jadi fikir, okey, aku rasa aku kena saman Reggie J sini. Saman lah. Baik. Sekejap lagi, dalam sejam dua, saya akan letak link kepada saluran Telegram di dalam ruang komen. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya sehingga kita berjumpa esok. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.